Ada satu benda aneh yang terjadi kat bapa aku sewaktu bapa aku buka pintu rumah Tok Long. Hai korang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih korang sebab dah klik video Zira Nazri untuk hari ini. This is my first video, jadi aku sangat-sangat perlu support daripada korang. Korang boleh komen apa-apa saja di bawah untuk aku improvekan diri aku, and maybe korang ada apa-apa story yang menarik untuk aku share di next video yang akan datang. Okay korang, let's start it! Okey korang, untuk first video aku pada kali ini, aku akan menceritakan kepada korang tentang salah seorang yang berkaitan dengan family aku, iaitu kronologi kehilangan Tok Long. Tapi sebelum tu, aku akan ceritakan sedikit tentang latar belakang mengenai beliau. Nama sebenar beliau adalah Kasim bin Pilus. Ayahnya bernama Pilus dan ibunya bernama Upak. Long dilahirkan dan membesar di Kampung Lubuk Salak, Tanjung Malim, Perak. Dan Tok Long merupakan satu-satunya anak tunggal dari kedua ibu bapanya. Tok Long aku ni memang seorang yang kepada kedua ibu bapa, penyayang dan sangat pembersih. Saking pembersihnya Tok Long aku ni, sampai makan kat Pekan Tanjung Malim tu pun dia akan bawa pinggan dan cawan dia sendiri. Aku rasa zaman sekarang memang susah lah nak cari orang yang jaga kebersihan sampai tahap yang macam tu sekali. Dan ada satu perkara yang aku nak share dengan korang, iaitu Tok Long aku duduk dalam dusun durian. Dan dalam dusun tu cuma ada rumah Tok Long aku saja. Menurut bapa aku pula, dalam dusun durian tu dulu merupakan sebuah perkampungan kecil tau. Biasalah orang dulu kan akan bina rumah sebelah sungai. Jadi bila ekonomi setempat meningkat, penduduk kampung diarahkan keluar dan bina rumah di kawasan pekan. Cuma Tok Long aku seorang je yang tak nak keluar dari kawasan perkampungan tu. Bila dah 10 tahun, 20 tahun, tempat tu dah jadi hutan. Tinggallah Tok Long aku sorang-sorang dalam dusun durian tu. Seingat aku lah, walaupun dia duduk dalam kawasan dusun durian, tapi perkarangan rumah sangat bersih. Kiranya rumput tu ditrim, lalang tak ada. Tapi kalau aku nak masuk ke dalam rumah Tok Long, seingat aku kena merentasi hutan lebih kurang 200 meter baru aku jumpa rumah Tok Long. Menjadi rutin bapa aku setiap hujung minggu, sama ada hari Sabtu atau hari Ahad, dia mesti akan masuk ke dalam kebun durian tau untuk bersihkan kawasan sekitar rumah Tok Long dan bekalan makanan lah kat Tok Long kan. Hari tu pun macam biasa, bapa aku masuk kebun durian macam biasa, bawa bekal makanan dari mak aku, mesin rumput, macam biasalah. Okey, dah masuk je dalam dusun durian tu, dah sampai dah kawasan perkarangan rumah Tok Long aku. Bapa aku pun kerja dia lah, mesin-mesin rumput, tebas lalang. Bapa aku dah tak sedar hati tau. Patutnya setiap kali bapa aku masuk dalam dusun tu, Tok Long aku tu mesti akan duduk dekat depan rumah dia, ada tangga. Lah bapa aku tengah buat kerja, bersembang-sembang bapa aku, tapi hari tu tak ada. Tok Long aku tak duduk pun depan tangga. Baik, bapa aku tak ada nak fikir apa-apa kan. Dia just teruskan kerja dia, pergi masuk kebun, bersihkan kebun. Baik, hari dah semakin siang tau, tengah hari lah. Still tak nampak kelibat Tok Long dekat kawasan rumah dia. Dan bapa aku pun ambil keputusan untuk ketuk lah rumah Tok Long ni. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Tok Long. Tok Long. Tapi Tok Long aku tak jawab. Tak ada siapa yang nyaut lah. Dan bapa aku terus buka pintu, tengok dalam setiap bilik, tak ada Tok Long. Pergi dapur pun tak ada. Tak ada pun kelibat Tok Long kat dalam rumah tu. Jadi bapa aku pun terus pergi belakang rumah Tok Long, ada perigi tau. Perigi tu tempat dia mandi, ambil air. Takut-takut kalau dia termasuk dalam perigi tu lemas ke apa kan. Pun tengok tak ada. Tapi kan ada satu benda aneh yang terjadi kat bapa aku sewaktu bapa aku buka pintu rumah Tok Long. Ada sehelai kain saprah terbentang kat ruang tamu rumah Tok Long aku. Kat atas kain saprah tu ada lebih kurang 4 keping biskut kering dan 4 cawan teh panas. Bapa aku rasa teh panas tu masih panas, seolah-olah Tok Long aku baru lepas menjamu tetamu yang datang kat rumah dia.
Tapi bapak aku muskil lah sebab sebelum ni memang tak pernah pun ada tetamu datang rumah tok long aku ni selain kita orang. Sebab rumah dia kat dalam hutan and dia tak ada saudara mara, dia tak kahwin, dia tak ada anak, dia kenalan lah. Jadi memang kita orang je yang melawat dia kat dalam kebun durian tu. Bapak aku still tak puas hati. Dia still cari dekat kawasan sekitar rumah tok long, kalau ada tok long dekat kawasan tu kan. Sebab yelah, naik rumah ada kain, lepas tu air teh masih panas. Kau ingat siapa yang minum? Takkanlah ada makanan terhidang tapi tak ada orang. Mustahil kan? Jadi bapak aku pun still carilah kat kawasan sekitar rumah tok long tu. Masuk balik dalam bilik-bilik dia, pergi cari dalam kebun. But still tak ada weh. Tak ada. Jadinya bapak aku terus balik dan ceritalah hal ni kat mak aku. Hari yang sama juga, bapak aku and mak aku terus pergi buat report polis. Ceritalah dari A sampai Z bapak aku masuk bla 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 semua tu. And keesokan harinya, polis terus masuk dalam kawasan dusun durian tu. And diorang terkejut, babe. Diorang tak sangka ada rumah dalam dusun durian. Diorang pun buat siasatan lah, cari petunjuk. 4 hari berturut-turut, pihak berkuasa dengan pertolongan orang kampung mulakan operasi pencarian tok long aku dalam kawasan kebun durian tu. Tak jumpa apa-apa. Tok long aku hilang begitu saja. Pas 4 hari, polis clarify kes itu sebagai orang hilang. Operasi pencarian pun dihentikan. But bapak aku still tak putus asa. Dia still masuk kebun durian tu almost hari-hari tau untuk cari tok long aku. Kena makan ular ke, kena belit yang ular sawa, mestilah kita jumpa. Tapi tak jumpa. Tak jumpa apa-apa langsung. Selepas 7 hari kehilangan tok long aku, ada satu benda yang terjadi kat mak aku tau. Mak aku mimpi tok long aku selama 2 hari berturut-turut dengan muka yang handsome. Time-time dia muda dulu, dia pakai kemeja putih, seluar slack. Ya, dah jangan cari Pak Long dah ya. Pak Long dah seronok kat sini. And bila mak aku bangun pagi tu, bilik mak aku jadi wangi sangat. And mak aku terus ceritakan hal ni kat bapak aku lah. Selepas mak aku terima mimpi macam tu, kita orang dah tak cari dah tok long aku sampai sekarang. Memang tok long aku hilang sampai sekarang lah, tak dijumpai. Ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tok long aku ni seorang yang baik. Allah dah tarik nyawa dia and jasad dia diangkat. Manalah kita tahu kan, sebab dia seorang yang taat kepada kedua ibu bapa dia. Sampai-sampai dia tak tinggalkan rumah warisan kedua ibu bapa dia dalam hutan tu. Aku ada teori lain, dia dah masuk ke alam lagi satu ke. Aku tak tahu. Korang komen apa pendapat korang kat bawah. Okay? Okay korang, itu sahaja kisah aku untuk video kali ini. Korang please jangan lupa subscribe channel aku, Zira Nazri. Boleh komen apa-apa saja di bawah. See you next time. Goodbye.